Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Julai 2020 bersama saya, Syazwana Ami. UMNO dan PAS secara prinsip bersetuju untuk terus menyokong Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri bagi pilihan raya umum ke-15. Mengesahkan perkara itu, Setiausaha bersama Sekretariat Muafakat Nasional Anwar Musa berkata, keputusan itu dibincang dalam mesyuarat bersama baru-baru ini. Pada 2 minggu yang lalu antara UMNO dan PAS, kita telah membincangkan perkara itu di peringkat Jawatan Kuasa Muafakat Nasional, yang mana kita telah bersetuju untuk terus memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri dan akan terus merupakan anggota kepada Coalition Perikatan Nasional. Dan untuk pilihan raya yang akan datang, secara prinsipnya kedua-dua parti telah bersetuju untuk menamakan ataupun untuk menyokong Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri seterusnya. Sementara itu, PAS turut menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri bagi PRU 15. Dalam satu hantaran di Facebook, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, PAS turut menyokong permuafakatan politik PN demi kesejahteraan negara dan rakyat. Kata Hadi lagi, pada masa yang sama, PAS menzahirkan kepercayaan kepada Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15. Semalam pada pertemuan antara ketua parti yang mendukung kerajaan PN diadakan di Putrajaya, menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mereka juga bersepakat memperkukuhkan persefahaman serta kerjasama demi kestabilan politik, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Sebelum ini, media melaporkan PAS akan mengemukakan usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri untuk dibentang serta dibahaskan pada persidangan Dewan Rakyat yang bermula 13 Julai ini. Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan berkata usul itu dibuat bagi menzahirkan sokongan dan kepercayaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang disifatkan parti itu sebagai prihatin serta mengutamakan rakyat sejak menerajui pentadbiran negara mulai Mac lalu. Beliau berkata PAS yakin kepimpinan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri akan terus mendapat sokongan malah sanjungan dari rakyat pelbagai kaum dengan perkhidmatan terbaik atas sokongan dan komitmen seluruh jentera kerajaan di peringkat persekutuan maupun sebahagian besar kerajaan negeri. UMNO tidak akan berkompromi dalam soal agihan kerusi khususnya tentang kerusi tradisi parti itu, kata Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman. Namun katanya UMNO akan mencari formula terbaik bagi mengelak pertembungan sesama rakan komponen Perikatan Nasional. Antara parti-parti ini tidak ada timbul soal kompromi. Isu kompromi tidak timbul. Isu yang timbul ialah kita berbincang, berbincang dan ialah masing-masing akan menuntut atau hendakkan itu dan ini. Tetapi kalau kita nak memastikan kita kuat dan utuh sebagai sebuah coalition, mesti adalah tolak ansur. Mestilah ada memahami kehendak antara satu sama lain. Kita tak perlu nak berkelahi. No need to fight. Isu agihan kerusi antara UMNO dan Bersatu menjadi polemik apabila parti itu kini bekerjasama dalam kerajaan PN selepas kejatuhan kerajaan PH. Mahkamah Persekutuan menetapkan 13 Julai ini untuk memulakan perbicaraan penghinaan mahkamah terhadap portal berita Malaysia Kini dan Ketua Pengarangnya Stephen Gunn berkaitan dengan komen-komen pembaca dalam sebuah artikel. Ini selepas panel 7 Hakim anggota mahkamah memutuskan hari ini untuk tidak membenarkan permohonan Malaysia Kini untuk mengenepikan perintah untuk memulakan prosiding. The court has rejected our set-aside application
and we have to come back here on another day for the contempt of action, contempt of court action against us. 13th of July. July 13th. If I'm not mistaken, you can confirm. We can confirm the lawyers. On top of that, I think that we've been the court has ordered that we should not say anything more on the issue, on the subject. So I'm not at liberty to comment further on this issue. So we'll definitely be fighting it the best we can when we come back here on July 13. Prosiding itu difailkan oleh Peguam Negara Idrus Harun pada 15 Jun lalu. Idrus berkata permohonan untuk prosiding komitel itu berkaitan komen dalam artikel Malaysia Kini bertarikh 9 Jun lalu bertajuk CJ orders all courts to be fully operational from July 1. Menurut Idrus, komen-komen pembaca tersebut membawa maksud badan kehakiman melakukan salah laku, terlibat dalam aktiviti rasuah dan tidak menegakkan keadilan. Keputusan kerajaan untuk membuka semula institusi pengajian tinggi IPT dalam tempoh yang singkat akan menyukarkan siswa dan pihak universiti. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Shah Abdul Rahman berkata beliau menerima banyak aduan dan keluhan dari keluarga mereka mengenai perkara ini. Ahli Parlimen MUA itu berkata keputusan kerajaan yang lalu menyebabkan penuntut institusi pengajian tinggi bukan sahaja perlu mengosongkan asrama mereka tetapi ada juga pelajar yang perlu menamatkan kontrak rumah sewa. Sementara itu, katanya ada juga mahasiswa yang perlu membeli tiket penerbangan yang mahal untuk perjalanan seperti dari Sabah atau Sarawak. Katanya lagi, susulan keputusan terbaru kerajaan, mahasiswa perlu mencari rumah sewa baru pula dalam tempoh terdekat. Meskipun Syed Saddiq bersetuju universiti patut dibuka semula, beliau percaya bahawa keputusan terburu-buru itu akan membebankan pihak yang terlibat. Beliau berharap supaya Kementerian Pengajian Tinggi dapat menjelaskan perkara ini untuk meredakan persoalan dan kebimbangan mereka yang terlibat. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa IPT akan dibuka semula tidak lama lagi dan Menteri Pengajian Tinggi akan mengumumkan tarikh tidak lama lagi. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang dimasukkan ke dalam hospital hari ini untuk mendapatkan rawatan. Perkara tersebut dimaklumkan oleh anaknya Lim Guang Eng yang juga Ahli Parlimen Bagan melalui Twitter sebentar tadi. Guan Eng memberitahu penasihat DAP itu mendapat demam selsema dan telah disahkan bukan jangkitan COVID-19. Komen di dalam ciapan Twitter itu juga turut dibanjiri dengan ucapan cepat sembuh. Setiausaha Agung DAP berterima kasih atas ucapan cepat sembuh yang diterima bapanya dan memohon agar berdoa semoga Kit Siang kembali pulih. Jumlah kes aktif COVID-19 kini kurang daripada 100 kes dengan hanya 85 pesakit sedang dirawat. Angka ini merupakan kes aktif paling rendah direkodkan sejak 9 Mac lalu. Dalam satu kenyataan, Dr. Nur Hisham berkata seramai 62 pesakit telah pulih dan menjadikan jumlah kumulatif pesakit yang telah pulih adalah seramai 8,437. Sementara itu, hanya 3 kes baru direkodkan dan tiada kes di kalangan warga negara Malaysia dilaporkan pada hari ini. 3 kes itu adalah 1 kes membabitkan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dan 2 lagi jangkitan dalam negara yang melibatkan bukan warga negara Malaysia. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.